Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid, anak-anak murid 5 proaktif. Semoga semuanya bertambah proaktif di mana saja anda berada, di rumah kah, di hospital kah, semoga semuanya proaktif. Hari ini kita masuk tekanan cecayak. Okey, tekanan cecayak. Cecayak adalah bekas menggunakan tekanan disebabkan berat dia. Berat ayak tu menjadikan dirinya mampu memberi tekanan. Kalau hang duk menyelam layak, hang sebenarnya ditekan oleh berat ayak tu. So lagi berat ayak tu, lagi beratlah tekanan. Okey, ayak tawak dengan ayak laut tak sama berat dia. So tekanan yang dihasilkan juga adalah berbeza. Okey. Tekanan pada sebarang titik sama-sama arah, tidak mengaruhi luas permukaan, tekanan tidak memiliki sama dalam semua arah. Okey, tak kira lah bekas tu bentuk bulat ke, persegi ke, petak ke, tekanan yang dikenakan semuanya sama. Okey. Allah besarnya. Buyung, botol air mineral, tak tahulah apa dia ni. Okey, tekanan dikenakan pada semua arah, tak kira bentuk bekas. Okey, bentuk bekas tak kira. Yang diambil kira hanyalah kedalaman. Kedalaman yang mempengaruhi tekanan. Okey. Contohnya saya ada satu kat sini warna oranye, satu lagi warna kuning di bawah. Okey. Tekanan kuning dengan oranye tidak sama disebabkan oleh kedalaman dia tidak sama. Okey. Dia hanya dipengaruhi oleh kedalaman. Bentuk bekas tak mempengaruhi. Katakanlah kuning ni duduk sama dalam, sama, so tekanan dia sama. Walaupun yang A ni bekas dia besar, yang B ni bekas dia kecil, tapi kedalaman dia sama, maka tekanan adalah sama. Okey. Bentuk bekas tidak mempengaruhi. Dan satu lagi yang dinyatakan tadi adalah dia main daripada semua arah. So katakan bola yang warna pink ni, dia warna kuning ni, dia akan merasa tekanan daripada semua arah. Okey. Dia tak rasa belah atas saja, belah bawah saja, tak. Dia rasa semua arah. Okay, macam hang menyelam layak, hang rasa tekanan satu badan. Hang tak rasa tekanan di kepala saja. Kaki tak rasa tekanan. Mana ada. Dia main daripada semua arah. Semua ayak duk keliling dia. So ayak tu akan membagi tekanan itu dalam semua arah. Tak kira lah bentuk dia macam mana pun. Okey, itu secara asas. Tekanan cecayak berkaitan langsung dengan kedalaman. So yang mempengaruhinya hanyalah kedalaman, bukanlah bentuk bekas. Okay, mari kita tengok. Kalau awak perhatikan, lubang paling atas ini, awak halui apa dah? Kedalaman dia tak dalam mana. Kedalaman kita sukat daripada permukaan ayak. Ni yang merah saya tanda ni adalah permukaan ayak. So kedalaman disukat begitu. Kita tak sukat dia daripada bawah. Itu ketinggian, bukan kedalaman. Okey, kedalaman sukat daripada
permukaan air pi ke bawah. Okey. So kalau kita tengok lubang yang pertama, kedalaman dia, katakan lubang A, kedalaman dia tak berapa dalam. Kita tengok yang B dalam sikit daripada A, lubang B. Dan kemudian lubang C lebih dalam dan paling dalam antara lubang-lubang yang ada. So ini adalah C. So kalau kita tengok lubang A tak berapa dalam, so air yang keluar, yang terpancut keluar tak berapa jauh. Okey, tidak berapa jauh kerana tekanan dia tidak terlalu tinggi. Kenapa tidak terlalu tinggi? Kedalaman dia tidak terlampau dalam. Maksudnya cetek lah. Okey, kita tengok yang B, kedalaman dia dalam sikit daripada A. So pancutan dia pergi lebih jauh daripada A. Okey, dia pergi lebih jauh daripada A. Kerana dia lebih dalam daripada A. Kalau dia pergi jauh ni maksud dia tekanan dia lebih daripada A. Dia pancut jauh maksudnya tekanan dia lagi tinggi. Dan kalau kita bandingkan yang C, dialah yang paling dalam sekali dan tekanan dia adalah yang paling tinggi. Sebab itulah dia pancut paling jauh ke depan. Okey. Jarak dia lebih jauh daripada A dan B. Kerana tekanan dia paling tinggi. Sebab dialah yang paling dalam. Okey. Itu mengapa kita tengok yang ini pancut lebih daripada yang A. Kenapa C pancut lebih? Kerana dia lebih dalam. Dan apabila dia lebih dalam, dia mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Dan kalau kita tengok graf dia, hubungan di antara tekanan cecair dan juga kedalaman dia adalah graf, bentuk apa ni graf ni? Berkadar langsung. So P berkadar langsung dengan H, kedalaman. Semakin bertambah kedalaman, semakin bertambahlah tekanan. Okay, semakin bertambah kedalaman, semakin bertambahlah tekanan. Okay, so graf garis lurus macam ni, ini kita panggil berkadar langsung. So dia tunjukkan di sini hubungan di antara tekanan dan kedalaman adalah berkadar langsung. Tak percaya, tengok sebelah sini, lagi dalam lubang tu macam C, lagi jauh dia pancut. Maksudnya tekanan dia lebih tinggi. Okay, clear? Jauh menunjukkan yang terpancut lebih cepat dan lebih jauh. Ini menunjukkan tekanan bertambah dengan kedalaman. Tekanan juga berkadar langsung dengan ketumpatan. Okey. Okey. Kita tengok yang bekas A mengandungi air, jarak pancutan dia takat tu. Dan kita bandingkan dengan minyak, jarak dia lebih dekat. Okey, sebab apa kita boleh simpulkan? Mana lebih tumpat, air atau minyak? Air. Ya, kalau kita tuang dalam satu cawan, air akan duduk di bawah, minyak akan duduk di atas. Okey, menunjukkan air lebih tumpat daripada minyak. Sebab tu kita tengok pancutan ini pun, pancutan yang bekas air lebih jauh kerana dia lebih tumpat. Kerana tekanan yang dihasilkan lebih tinggi. Okey. Jarak dia, kedalaman dia sama. Kedalaman dia sama.
Ni cerita kedalaman sama tapi ketumpatan yang berbeza. Yang tadi ayat yang sama, kedalaman berbeza. Yang tadi cerita tadi. Cerita sekarang ni kedalaman sama, beza dia ini ayat, ini pula minyak. Ketumpatan. So ayat yang lebih tumpat menghasilkan tekanan yang lebih kuat. Sebab macam mana nak tahu? Tengok jarak pancutan lebih jauh. Bandingkan dengan minyak yang kurang tumpat, tekanan dihasilkan tak berapa kuat. Macam mana tahu? Tengok jarak pancutan tu tidak jauh. Dan graf dia, tekanan dan ketumpatan adalah berkadar langsung. Sama saja. Sama dengan yang tadi. Ini P, pressure. Kadar langsung dengan rho. Rho ialah ketumpatan. Okey, apabila ketumpatan meningkat, tekanan pun akan meningkat. Baik. Ini muka surat 32, tak apa. Ini eksperimen kita akan buat apabila bersemuka nanti, kita akan buat kedua-dua eksperimen ni. Okey. Okey, saya kembali ke muka surat 32, formula. Formula untuk tekanan dalam cecair, formulanya ialah rho GH. Okey. Rho GH. P ialah pressure. Rho ialah ketumpatan cecair. G ialah gravity. H ialah kedalaman. Bukan height, ketinggian. Kedalaman. So P sama dengan rho GH. Apa dengar suara aku ke apa dengar suara anak aku? Kita tengok muka surat 35. Latihan. Cuba buat tengok. Tanpa menengok jawapan. Ataupun saya tunjuk dulu ke satu kan. Jika ketumpatan yang laut ialah 1150 kgm-3, kira tekanan air laut pada kedalaman 40. Dia dah bagi ketumpatan, dia dah bagi 1150. Kedalaman pun dah bagi 40. So awak cuma kira saja P sama dengan rho GH. So rho ialah ketumpatan 1150 kali graviti. Dalam ni dia nyatakan graviti 10. Dan H kedalaman 40. Pastikan kedalaman dalam unit meter. Okey, pastikan dalam unit meter baru hang kira. Kalau bukan unit meter, tukar pada meter dulu. So, jawapan dia ialah kira Ustaz. Siapa dapat jawapan? Wih, senyap ni. Siapa? 460 kilopascal you. 460 kilo Pascal. Ya. Ya, itu dia 460 kilo Pascal. Terima kasih cerita. Terima kasih kerana memberikan jawapan yang paling tepat dalam dunia. 460 kPa.
kilopascal. Soalan mudah, straight to the point. Tengok soalan yang kedua, cuba buat sendiri. Jangan tengok saya buat ni ha, jangan tengok. Kan dah hilang. Jangan tengok, jangan tengok, jangan tengok. Argon juga sebuah silinder mengandungi merkuri. Berapakah tekanan yang disebabkan oleh merkuri pada titik P? Titik P dekat sini. Titik P ada kat sini. Kena tahu berapakah kedalaman dia. Dia bagi 0.8 itu kedalaman semua. Daripada bawah 0.2. Berapakah H? Berapakah H? Ini soalan senang lah. Sikit jawapan. Rho P sama dengan rho GH. Rho dia ialah 1.36 kali 10/4. G ialah 10. H adalah 0.6. Okey, 0.8 tolak 0.2. Saya dapat H dia 0.6. Putri jawapan? Putri. Insya. 81.600. 81.600 ataupun 8.16 kPa, kilo pascal. Nak guna 800 80,000 tadi pun boleh. Nak tukar dalam bentuk kilo pascal pun boleh. Dua-dua diterima. Cikgu, Ya. kan P tu kan, kita bukan ambil daripada P sampai sampai bawah kau. Kita ambil daripada atas je kan cikgu. Kedalaman kita suka daripada permukaan air. Permukaan air sampailah ke P tu. Okey. Anda ambil kira bawah ni berapa? Kedalaman. So kita suka daripada permukaan air sampai ke tempat yang dituju. Ini konsep kedalaman. Okey, Cinta. Bagus soalan yang ditanya itu. Okey, awalnya senyap lah. Susah hati aku. Soalan seterusnya soalan. Mic problem. Apa? Mikrofon at least problem. Sebab tadi dia jawab dah yang cikgu cakap tu. Dia jawab kat mana? Dah, mic dia problem. Macam mana hantar dia jawab? Dia check saya tahulah cikgu. Dan lagi dah check hang. Siken mana? Habis siken pun mic rosak. Mic rosak lah tu. Okay, kita bersangka baik.
Okey, soalan ketiga. Raja menunjukkan permukaan. Cuba jawab tengok. Soalan nombor 3. Belum kita bincangkan. Raja menunjukkan permukaan air di dalam tangki di air di rumah tinggi dia 5 meter dari pilih air tingkat bawah. Berapakah tekanan air dalam pilih air itu? Banyak sebut air lah. Pilih air, tangki air, tekanan air, semua sebut air. Soalan mudah, straight to the point. Farah, berapa jawapan? Cepatan air 1000. Graviti 10. Ketinggian 5 meter. $50 kPa. 50 kPa. Pandai Farah, tengok. 50,000 PA ataupun 50 kPa. Bagus. Syabas Betty, syabas. Aplikasi tekanan dalam cecair tangki air. Biasanya tangki air depa buh tempat tinggi supaya tekanan yang dihasilkan lebih tinggi. Okey, tengok gambar ni, tangki air duduk di atas. Rumah flat hampa tu, tangki air duduk atas sekali. Barulah tekanan yang kuat dapat dihasilkan di semua rumah. Kalau kita banding tingkat 1 dengan tingkat 10, tingkat 10 ni 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat 1 dengan tingkat 5, mana tekanan air paling kuat? Tingkat 1. Sebab tingkat 1 paling dalam. Kedalaman dia lebih dalam berbanding tingkat 5. Okey. Tingkat 1 air ada lagi kuat. Okey, empangan semakin bertambah kedalaman, ketebalan dinding juga semakin bertambah. Okey, saya akan lukiskan pada awak bentuk. Saya pernah lukis dah dulu masa tingkatan 3. Tapi tak apalah lukis lagi sebab bukan semua orang 3 pro. Kan ada kelas lain kan. Okey, empangan ni di atas. Ini di luar. Ini di dasar. Ini bahagian dalam. Di mana air? Mana air? Air saya nak lukis. Ini air. Ni ialah air. So kenapa design dia bawah lagi besar? Orang tengok bawah dia tu dia punya bandingkan dengan atas dia. Okay. Kerana semakin ke dalam, tekanan semakin kuat. Okay, tempat poin merah saya tunjuk ni, ini tekanan paling tinggi pasal paling dalam. So sini kena buat lagi besar untuk tahan dia. Tekanan dia sangat kuat. Kalau kita bandingkan dengan poin yang saya lukis sebagai kuning. Kuning tekanan tak kuat mana, so kita buat tak tebal pun tak apa. Okay. Kemudian cecair intravena. Ini yang orang sakit kalau kita masuk hospital, dia bubuh gantung masuk dalam badan kita, dia digantung pada paras yang tinggi supaya tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Barulah air laju masuk dalam badan pesakit. Sifon, perbezaan ketinggian ini menghasilkan tekanan yang lebih kuat. So kita boleh transfer air daripada A pergi ke D.
Okey, ada ruangan-ruangan yang awak kena isi okey pada muka surat 37. Okey, boleh salin daripada sini. Sifon sangat berguna untuk mengeluarkan cecair daripada tangki air. Perbezaan parah air akan menyebabkan tekanan. Tekanan yang berbeza. Tekanan air di C adalah sama dengan tekanan atmosfera di A dan B. Tekanan air di D. Di D, jawapan dia tekanan atmosfera pun ada, campur lagi dengan rho G H. Iaitu tekanan yang disebabkan oleh kedalaman air. Okay. So tekanan atmosfera campur tekanan campur rho GH. So D adalah lebih tinggi daripada ABC. Tekanan air yang tinggi menyebabkan air mengalir keluar di D. Proses ini akan berterusan sehingga kedua-dua hujung tiub sama dengan parah air, iaitu apabila tekanan atmosfera sama di kedua-dua hujung tiub. So kita masuk tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera, tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara. Kalau tekanan air disebabkan oleh berat air. Ini atmosfera disebabkan oleh berat lapisan udara. Tekanan atmosfera bertindak dengan magnitudo yang sama pada semua arah. So tekanan atmosfera dipengaruhi oleh ketinggian. Tadi kedalaman, sekarang ketinggian. Okey. Ia meningkat apabila altitude menurun. Semakin tinggi altitude, semakin rendah ketumpatan dan suhu. Jadi apabila altitude meningkat, tekanan atmosfera menjadi rendah. Ini sains tingkatan 3 pun belajar. Kita pergi yang pertama, karbon. Daya paduan yang taksir disebabkan oleh tekanan atmosfera yang menekan pada permukaan karbon adalah lebih besar daripada berat air. Dalam itu, isi dalam buku awak. Kemudian sebelah kanan dia kita ada tin jadi kemek apabila sejuk. Tekanan di dalam tin logam berkurang. Tekanan di dalam tin logam berkurang dan tekanan atmosfera luar lebih tinggi. Ini siapa tak tahu ni, balik buka buku sains pun boleh tak. Unit tekanan, unit Pascal pun boleh. Kalau kita nak guna mmHg pun boleh. Ini biasanya kita gunakan manometer. mmHg ni dia menggunakan mercury. Okay. Hg ni kalau belajar kimia dia adalah mercury. Okay. Dalam jadual berkala. Jadual berkala Hg adalah mercury ya. Digunakan dalam bidang perubatan, tekanan darah apa semua, nak tunjuk tu semua dia guna mercury macam termometer tu. MH2O meter air. H2O tu air, so MH2O ialah meter air. Kalau dia duduk 1 meter bawah air, kita boleh panggil dia 1 meter air. Okay, contoh ada air kan. Titik A, apa aku buat ni? Titik A, titik B, titik C. So sini 1 meter. Sini 2 meter. Ini kedalaman dia 3 meter. So kita juga boleh sebut tekanan dia, kita boleh nyatakan sebagai, kalau titik A tekanan dia 1 meter air. Okey. Titik B tekanan dia 2 meter air.
Titik C tekanan dia 3 meter ayak. Itu pun boleh. Kadang-kadang soalan dia suruh kira dalam meter ayak lah. Dia tak suruh kira dalam Pascal pun. Kalau nak tukar kepada Pascal, darab saja dengan ketumpatan dan graviti. Contohnya tekanan ayak di empangan bakun ialah 150 meter H2O. Itu 150 meter ayak. So kedalaman dia 150 meter empangan bakun. 150 meter. Lebih dalam. Padang kita tu 100 meter. Ini 150. 1,5 padang punya dalam. Okey, M bar ataupun millibar. Ini digunakan dalam unit meteorologi. 1 millibar sama dengan 1 hektopascal. Tekanan atmosfera ialah 1013 M bar. Tapi M bar ni jarang digunakan. Biasa keluar dalam periksa Pascal, mm Mercury ataupun meter ayak. Okey, ini nama dia barometer Mercury. Okey, tekanan atmosfera ialah HCM. Maksudnya ketinggian binatang ini. Okey. Ketinggian binatang ini dia sampai ke sini. Ini adalah H, ketinggian dia. So ketinggian dia itu menunjukkan nilai tekanan atmosfera. Contohnya H ni 76 cm. So tekanan atmosfera pada ketika itu ialah 76 cm Hg. Sama dengan atas tadi lah, unit yang kita tengok tadi mmHg, cmHg. Nak pakai mm tukar pada mm. 760 mm Hg. Sama aja. Okey. 76 cm Hg paras merkuri untuk tekanan atmosfera yang normal. Okay, biasanya H ni adalah 76. So contohnya bawa alat ni pergi naik atas gunung. Bila bawa pergi naik atas gunung, ketinggian dia akan berubah. Okay. Oh, masalah ni. Realtek audio console. Okey, bila hang bawa naik atas gunung, ketinggian dia akan berubah. Katakan H dia dah jadi 70. So kalau dah jadi 70, maksudnya tekanan atmosfera pada ketika itu adalah 70 cm Hg. Okey, ini alat untuk tahu berapa tekanan atmosfera. Kita boleh bawa dari mata. ATM yang kat sini ni, ATM ni ialah atmosfera, bukan mesin ATM yang cucuk duit tu. Barometer 14. Barometer merkuri yang mempunyai kejutan tinggi, tekanan atmosfera diukur dalam mm Hg. Ni lagi tepat sebab dia pakai mm, milimeter. Barometer aneroid. Apabila tekanan berkurang, kotak akan mengembang. Apabila tekanan meningkat, kotak akan termampat. Kecut. Pergerakan kotak dikawal oleh sistem tuah yang disambung pada petunjuk. Okay, kotak ni magic. Kotak ni magic. Saat dia kembang, saat dia kecut. Kembang kecut tu akan ubah meter tu untuk menunjukkan berapa dia punya tekanan. Okey, latihan muka surat 39. Tekanan atmosfera 76 cm Hg, hitung dalam unit Pascal. So senang saja, gantikan dengan formula
kita guna ialah P sama dengan rho GH. Kedalaman 76 cm tukar kepada meter, itu akan jadi 0.76 meter kali ketumpatan merkuri. Ketumpatan merkuri adalah 1.36 kali 10 / 4. Last sekali darab dengan graviti 10. Maka kita dapatlah jawapan 1.03 kali 10⁵ Pascal. Okay, dapat jawapannya? Yang pertama saya tunjuklah. Yang lain kira neri lah. Okay, yang pertama saya tunjuklah. Guna rho GH ataupun H rho G sama tu. Siap, salin. Yang kedua, Raja menunjukkan sebuah barometer ruang vacuum. Tak nampak. Berapakah tekanan gas X? Saya akan tunjukkan macam mana nak kira yang soalan ini. Okey. La ilaha illallah. Apa buat ni? Okey. Secara asasnya barometer ni akan tunjuk tekanan atmosfera. Okey, benda ni bila kita letak dia akan tunjukkan tekanan atmosfera, iaitu ketinggian ini. Ketinggian ini akan menunjukkan tekanan atmosfera. Okey. Biasanya di ruang ini dia adalah vacuum. Vacuum maksudnya tidak ada udara. Tapi sekarang dia isi satu gas X dalam ni. Dia isi gas X dalam tu. So dia tanya berapa tekanan gas X. Nampak tu, ruang vacuum telah diisi dengan gas X. Dia habaq kat sini tekanan atmosfera 76. So sepatutnya bacaan kat sini ni ialah ketinggian ini ialah 76. Bukan 40. Okey. Sepatutnya dia tunjuk 76. Kalau dalam ni vacuum, kalau dalam ruangan ni vacuum, patutnya ketinggian merkuri ni adalah 76. Tapi sekarang dia bubuh gas X dalam ni. So gas tu dah tolak merkuri ni turun. Tinggal 40. Okay, dia dah tolak merkuri ni turun sampai tinggal 40. Sepatutnya dia tunjuk 76. So berapa tekanan dia? Tekanan dia ialah 76 tolak 40. Sama dengan 36 cm Hg. 34 dulu. Astaghfirullahaladzim. Nak tukar. 34 lah. Apa cikgu ni? 36. Tak tahu tolak. 36. Ni 36. Okey, tu cara nak jawab dia. So hati-hatilah. Biasanya dalam ni vacuum. Kalau dalam ni vacuum, nilai yang ditunjuk kat sini adalah nilai tekanan atmosfera. 40 ni dia akan tunjuk nilai tekanan atmosfera.
So katakan dia kat sini vacuum, dia tunjuk kat sini 70. So memang tekanan atmosfera 70. Ada yang kata, patutnya 76. Kenapa 70 pula? Mungkin dia buat atas bukit ke, atas gunung ke, duduk di planet Mareh ke, mana tak nak tahu. Soalan ketiga, Raja menunjukkan barometer Merkuri diletakkan di makmal sekolah di mana tekanan atmosferanya 75. Dia cakap, dia bagi 75 pula. Bukan 76. Okay, so bergantung pada soalan lah. Tapi biasanya 76. Berapakah nilai H? Berapa nilai H? Nabihah. Nabihah. Insia. 75 Pak Cikgu. 75. 75 apa? 75 cm. Okay. Dah abad banyak kali lah. Ketinggian tu akan menunjukkan nilai tekanan atmosfera. B1. Berapakah nilai H apabila tiub kaca dinaikkan sebanyak 5? Hilang pada ni. Naik ke, turun ke, dia tidak mengganggu tekanan atmosfera. So sepatutnya dia still menunjukkan 75 cm. Tidak ada perubahan. Jawapan B1 dan B2 adalah masih lagi 75. Okay. Faham tak ni? Faham Cikgu. InsyaAllah. Okay. Ingat, kita baca nilai tinggi ni, nilai H ni. Hak atas ni mampu happy ya, 200 pun boleh apa. Nah ni nak celup banyak mana pun hanya pasal kita tengok nilai H. Okay, sebab bila hang ubah-ubah tabung uji ni, tiup kaca ni, Merkuri tu tak berubah. Merkuri ni hanya berubah jika tekanan atmosfera berubah. Jika ketumpatan Merkuri 1.36, ketumpatan ayak 1/10⁻3. Kira tekanan atmosfera dalam unit PA. Okay. Tekanan dia tadi ialah 75 cm Hg. So tukar kepada Pascal. Macam mana nak tukar kepada Pascal? Menggunakan formula P sama dengan rho G H. Ketumpatan ialah ketumpatan Merkuri. Ketumpatan Merkuri adalah 1.36 × 10⁻⁴. Graviti 10. H ialah kedalaman 0.75 meter. Tukar pada meter. Selesaikan, awak akan dapat jawapannya 1.02 × 10⁻⁵. Weh, 50 minit lah. Okey. Nampak Kemudian kalau H, nilai H jika Merkuri diganti dengan ayak. Okey. Awak buat sebagai homework soalan C2 dan C3 ni, jadikan sebagai homework
Saya bagi hint sikit lah. Kita tahu tekanan dia adalah 1.02 kali 10 / 5. Tadi dalam bentuk merkuri, sekarang kita dah tukar kepada bentuk Pascal. Nilai dia adalah tekanan yang sama, iaitu tekanan atmosfera. Cuma tadi jawapan dalam bentuk Hg ataupun merkuri. Ini jawapan standard dalam Pascal. So dia kata kalau tukar merkuri tu jadi ayak, apa jadi? So tekanan masih lagi sama, 1.02 kali 10 / 5 tekanan atmosfera dia. Cuma dia dah tukar kepada bentuk ayak, rho GH. Ketepatan ayak, graviti dan kedalaman ayak sama dengan tekanan yang asal, 1.02 kali 10 / 5. Maka di sini awak boleh tahu, boleh cari dia punya kedalaman sekiranya merkuri tersebut diganti dengan ayak. Okey. So ini clue untuk soalan B1, B2 fikir sendiri. Kemudian soalan nombor 4. Okey, 2, soalan nombor 4 dan soalan C2 dan 3. So itu kerja rumah untuk minggu ini. Kelas pula pada hari Khamis. Oh, Khamis saya tak ada. Khamis saya jaga SPM. Kelas ada hari apa lagi weh? Selasa ada. Okay, besok 12.30, 1.30. Besok pukul 12.30, 1.30. Okay, besok 12.30, 1.30 kita bincang jawapan ni. Sebab hari Khamis saya tak ada, saya jaga SPM. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu setakat ni. Besok kita sambung pukul 12.30. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.